وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jadi sebelum kita mulakan kelas, jadi ini adalah rekod untuk kelas bagi yang mereka tidak dapat join ataupun turut serta dalam kelas online saya yang setiap hari pada hari Jumaat pada jam 11.20 hingga 12. Ini saya rekod balik. Ini bagi mereka yang tidak dapat hadirlah. Jadi boleh dengar rakaman ini dan ambillah input-input atau ilmu-ilmu yang penting. Okey, jadi sebelum itu kita membaca Al-Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina himmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Khabar semua? Baik, Alhamdulillah, mudah-mudahan antum semua berada dalam keadaan sihat dan dirahmati oleh Allah SWT. Jadi untuk hari ini, untuk berkaitan dengan rakaman pada hari ini adalah berkaitan dengan pelajaran iaitu bab istinja. Dan memahami istinja. Jadi ini adalah untuk apa? Memahami istinja dan beristinja dengan cara yang betul. Benda ini sangat penting. Dan benda ini adalah berlaku dalam kehidupan seharian kita. Jadi antum semua kena fokus, kena faham dan tahu bagaimana cara dan adab-adab yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok video ini berkaitan dengan istinja. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kamu semua. Anak itik tok wi mandi dalam kolam, sakit apa tok wi sakit sendi, tulang ubat apa tok wi ubat limau, lelam sakit apa tok wi sakit sendi tulang. Jamal, berhenti. Ada apa pula ni Dut? Kau berhenti ajalah. Lega rasanya. Dut, apalah kau ni? Dah lah kerja berdiri, tak basuh pula tu. Pengotor betul lah kau ni. Alah, aku bukannya buang air besar. Aku cuma buang air kecil ajalah. Lah, kau tak belajar istinja ke? Istinja tu apa pula? Macam mana kau nak solat ni? Kalau istinja pun tak tahu. Aku bukan tak tahu, tapi belum belajar lagi. Samalah tu.
Alhamdulillah, ini satu kisah berkaitan dengan dua orang pelajar yang sedang balik ke sekolah. Tiba-tiba kawan dia nak terkencing, nak terbuang air. Jadi berhenti di tepi jalan, kencing di belakang pokok. Kencing terus zip balik semua dan terus naik basikal. Lalu kawan dia tegur, kau tak basuh ke? Mana ada air kan? Jadi kau tak boleh istinja ke? Kau nak istinja tu apa? Jadi hari ini kita nak belajar apa? Hari ini kita nak belajar berkaitan dengan istinja. Apa yang dimaksudkan dengan istinja? Kita tengok balik Okay, saya ada share satu ni bahan. Okay, terus kepada bab istinja. Istinja dengan sempurna. Jadi di dalam pelajaran ini antum akan dapat apa? Yang pertama, antum akan memahami pengertian istinja. Apa yang dimaksudkan istinja itu? Apa pengertian bagi istinja itu? Benda istinja ni, nanti antum akan tahu. Yang kedua, antum semua akan dapat mampu menggunakan alat istinja untuk bersuci. Antum tahu apa itu alat-alat yang boleh digunakan untuk beristinja. Yang ketiga, antum akan mengetahui kepentingan beristinja. Nak cerita kat sini bahawa beristinja ini sangat penting dan perlu untuk setiap umat Islam. Yang keempat adalah akibat tidak bersuci atau beristinja. Ini kesan buruk yang akan diperoleh oleh seseorang jika tidak bersuci ataupun beristinja. Yang terakhir, antum akan mengetahui adab-adab beristinja. Dalam beristinja pun juga mempunyai adab-adab yang antum kena laksanakan. Okay, tengok motivasi. Ini satu kisah cerita di antara seorang pelajar dan muallimah. Okay, tengok adab. Adab bertanya kepada muallimah. Okay. Tengok sini motivasi, okey. Motivasi ini berkaitan dengan tengok adab. Muallimah, apakah yang dimaksudkan dengan istinja? Apakah itu istinja? Muallimah pun jawab, istinja ialah membersihkan kubul dan dubur dengan air mutlak setelah buang air kecil atau air besar. Apa itu kubul? Apa itu dubur? Lalu ada bertanya, istinja ialah membersihkan kemaluan selepas membuang air kecil dan besar di tandas. Tepat sekali Adab. Istinja mempunyai cara-caranya. Jom kita belajar. Ni nak ceritakan balik berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan istinja. Jadi mukadimah dah jelaskan secara ringkas. Istinja ni adalah membersihkan kubur dan dubur. Apa itu kubur dan dubur? Alat kemaluan awak yang berada di depan dan di belakang. Sebab apa kena bersihkan? Setelah awak membuang air kecil atau air besar di tandas. Jadi yang basuh itu, yang awak siram tu, yang awak cebok itu adalah istinja. Itu namanya istinja. Baru saya tahu itu istinja rupanya. Hari-hari saya buat. Baru awak tahu. Yang hari-hari awak buat di tandas, setiap pagi, setiap waktu rehat, malam, petang dan sebagainya kat tandas tu, awak basuh guna pipe air tu, itulah dinamakan sebagai istinja. Kita tengok pengertian dia. Okay, tengok dalil dulu. Dalil hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya apabila salah seorang di antara kamu pergi ke tempat buang hajat besar, maka bersihkanlah dengan menggunakan 3 batu, kerana sesungguhnya dengan 3 batu itu boleh membersihkannya. Ini nak beritahu apa? Dalil berkaitan dengan orang yang pergi buang hajat atau buang air di sesuatu tempat yang ketiadaan air. Maka kat sini nak beritahu bahawa boleh menggunakan batu, 3 batu yang boleh membersihkan kita punya kekotoran. Kita tengok maksud istinja, tengok pengertian dia. Okey, istinja adalah membersihkan kubur dan dubur dengan air mutlak setelah membuang air kecil ataupun air besar. Sekiranya tiada air, boleh
menggunakan benda-benda kesat seperti kertas, daun kering, batu untuk beristinja. Okey. Maka kat sini nak ceritakan bahawa boleh guna air dan benda-benda kesat untuk kita beristinja. Okey, apa hukum beristinja ni? Hukum beristinja bagi umat Islam adalah wajib. Maka setelah awak buang air besar dan buang air kecil, wajib bagi kamu untuk membersihkannya. Wajib bagi kamu untuk beristinja. Tak kisahlah guna air ataupun alat-alat kesat, benda-benda kesat. Sebaik-baiknya guna air. Kecuali ketiadaan air, maka bolehlah guna benda-benda kesat. Islam sangat menitik beratkan berkaitan dengan kebersihan. Okay, tengok kat sini. Okey, kat sini ada alat-alat istinja dan cara menggunakannya. Jadi dekat sini ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara istinja menggunakan air dan cara yang kedua adalah cara istinja menggunakan benda-benda kesat. Jadi antum saya minta fokus tengok cara dia macam mana. Okey, tengok. Yang pertama, siramkan kubul atau dubur dengan air mutlak. Okey, awak bayangkan awak dah buang air besar atau air kecil. Jadi nak buat apa? Sekarang ambil paip air, buka paip air tu perlahan-lahan, maka siramkan di tempat kubul atau dubur dengan air mutlak. Air paip tu air mutlak lah. Maka siram tu jangan siram semua. Siram perlahan-lahan supaya tidak basah seluar. Tak pun supaya tidak membazir. Okey. Yang kedua, basuh kubul atau dubur awak itu dengan menggunakan tangan kiri. Gunakan tangan kiri ini merupakan salah satu adab ketika beristinja, iaitu menggunakan tangan kiri. Okey, yang ketiga, basuh sehingga bersih. Basuh sehingga bersih. Basuh sehingga bersih. Dan lagi baik, benda yang paling penting lah, bersih tu nak tahu bersih macam mana? Bersih hilang tiga perkara. Yang pertama, perkara pertama apa? Hilang apa? Hilang warna, bau dan rasa. Warna, bau dan rasa. Maka itu barulah bersih. Okey. Ini adalah cara-cara istinja menggunakan air. Dan menggunakan air adalah perkara yang biasa yang awak lakukan. Jadi awak perlu amalkan dan kalau boleh jagalah kebersihan dan cuci bersih-bersih supaya awak ni bersih daripada najis. Dan nak menunaikan ibadah pun sangat penting kerana syarat sah untuk menunaikan ibadah mesti bersih daripada najis, suci daripada najis. Okey, tengok cara yang kedua, cara beristinja menggunakan benda-benda kesat. Okey, macam mana nak buat benda kesat ni? Okey, awak bayangkan awak berada di dalam hutan, awak pergi perkemahan ataupun jungle trekking, pergi dalam hutan, tiba-tiba sedang jungle trekking tu dengan jalan kat hutan ni, perut awak sakit ataupun awak nak terkencing ataupun nak buang air besar. Jadi macam mana? Cari tempat yang tertutup daripada orang ramai, sorok-sorok, dan pastikan tempat itu selamat daripada haiwan-haiwan yang berbisa. Kalau dah selamat, yakin selamat, maka awak boleh buang. Lepas buang, tiada air. Itu tak nampak. Time tu pula tiada air. Tak jumpa sungai dan sebagainya. Walaupun ada air minuman tu cukup-cukup untuk kita punya ni untuk minum. Jadi maka gunalah benda-benda kesat. Cara yang pertama adalah menggunakan sekurang-kurangnya 3 biji batu. 3 biji batu ataupun benda kesat lain seperti kertas, daun, tisu. Jadi sebab tu bila nak ke jungle trekking, nak pergi dalam hutan, maka kena ada persediaan apa? Sediakan tisu banyak-banyak, tak pun tisu banyak-banyak, batu ke, daun kering ke, ataupun standbykan air 1 botol untuk kita
beristinja. Lebih baiklah. Kalau tak ada, maka gunalah batu. Apa yang ada dekat sekeliling awak tu guna. Yang penting dia benda-benda besar. Jangan guna paku sudah. Okay. Guna batu, 3 biji batu. Kalau tak ada 3 biji batu, maka guna batu yang ada 3 permukaan ataupun 3 bucu. Kalau tak ada juga, maka carilah benda-benda kesat yang boleh menghilangkan kita punya najis. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, melakukan dengan 3 kali sapuan jika menggunakan batu yang sama, hendaklah menggunakan 3 penjuru batu. Okey. 3 kali sapuan. Contoh batu pertama, sapu dekat tempat yang keluar najis tu. Sapuan yang ketiga. Dan sapuan yang kedua dan yang ketiga. Jadi, lepas tu dah siap sapu semua, dah bersih, maka bolehlah terus perjalanan, teruskan dengan trekking. Sampailah jumpa air, maka masuklah balik. Kalau selesa lah. Kalau nak selesa, masuk dengan air. Seterusnya apa? Gosok pada kubul atau dubur sehingga diyakini bersih. Jika masih belum bersih, ulang sehingga benar-benar bersih. Jadi awak kena pastikan tempat keluar najis itu berada dalam keadaan bersih dan hilang najis. Sehingga benar-benar bersih, barulah boleh teruskan perjalanan. Jadi, untuk itu, bila awak berada di tempat-tempat yang ketiadaan air ini, standby lah ataupun sediakanlah tisu, kertas dan sebagainya bagi nak menghadapi bila awak sakit perut ataupun nak buang air kecil atau buang air besar. Mudah saja. Jangan awak tak bersihkan, tak istinja, maka badan awak akan kotor. Bila kotor, badan awak akan dijangkiti penyakit. Sebab itu Islam sangat menitik beratkan untuk kita beristinja. Sebab apa? Bila kita istinja, badan kita akan bersih. Bila badan kita bersih, kita akan sihat. InsyaAllah. Mudah saja caranya. Okey, tengok kenapa perlu beristinja. Apa pentingnya beristinja ini? Tengok yang pertama, istinja ni, kepentingan istinja yang pertama adalah nak menggambarkan akhlak mulia orang Islam. Orang Islam ni sangat mulia. Sebab apa mulia? Sebab dia menitik beratkan untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, bila kita beristinja ini, kita akan bersih daripada najis. Jadi untuk itu apa? Ibadah kita akan diterima Allah. Jadi ibadah ini sangat penting. Kalau ibadah kita lakukan tapi diri kita ini tak bersih daripada najis, maka ibadah yang kita lakukan itu tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Maka nak ibadah kita diterima oleh Allah, maka kita mesti bersihlah daripada najis, suci daripada najis, istinja dengan cara yang betul, maka insya-Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah. Dan yang ketiga, bila badan kita bersih ini, bila kita beristinja ini, maka kita akan apa? Kita akan sihat rohani dan jasmani. Yang terakhir, kepentingannya adalah dapat membezakan manusia dan haiwan. Jika manusia ini beristinja, jaga kebersihan, buang air besar, buang air kecil, basuh dan sebagainya, maka nak bezakan dengan kita apa? Manusia dengan haiwan. Haiwan tak pun nak beristinja, tak pun nak ini dan sebagainya. Tetapi kalau awak perhatikan betul-betul, tengok ada yang kucing lepas buang berak ataupun buang air, maka dia akan apa? Dia akan select dia punya anggota apa? Dia punya tempat keluar najis tu dekat tanah ataupun rumput. Dia pun jaga kebersihan. Apatah lagi kita manusia ni, kalau haiwan pun jaga kebersihan, kita manusia pun mestilah lagi-lagi perlu jaga kebersihan. InsyaAllah. Kita tengok seterusnya. Akibat tidak bersuci atau beristinja selepas buang air kecil atau besar. Apa kesan buruk yang akan diperoleh daripada seseorang bila dia tak nak beristinja, tak nak menjaga kebersihan? Dah buang air besar, buang air kecil tak nak basuh. Apa yang akan diperoleh? Yang pertama, dia akan mudah dijangkiti penyakit. Akan mudah dijangkiti penyakit. Yang kedua, secara automatik dia akan mendapat dosa. Sebab apa? Sebab Islam dah mewajibkan kepada umat Islam apa? Untuk beristinja. Jadi beristinja ini adalah wajib. Kalau awak tak buat, awak akan dapat
dosa. Yang ketiga, ibadat ataupun ibadah awak tidak akan sah. Sebab apa? Tidak suci daripada najis. Dan yang keempat, akan dibenci oleh semua orang yang berada di sekeliling kita. Sebab apa? Awak bayangkan bila awak dah buang air besar, buang air kecil, tak basuh, dah istinja dan sebagainya. Lepas tu pergi duduk dengan kawan-kawan, maka awak akan busuk, akan kotor. Mesti kawan awak tidak suka untuk berkawan dengan awak. Kenapa busuk ni? Dia berak tak basuh, buang besar tak basuh, kecil tak basuh. Jadi kawan-kawan kita, keluarga kita, sahabat ada kita akan tidak senang dengan kita, maka dia akan benci kita. Sebab apa? Kita tidak menjaga kebersihan. Jadi sebab itu kita perlu jaga kebersihan dengan apa? Dengan sentiasa beristinja setelah membuang air besar ataupun air kecil. Okey, seterusnya adalah adab-adab ketika beristinja. Okey. Dan beristinja pun ada adab. Ada yang pertama adalah mestilah membaca doa sebelum masuk dan semasa keluar tandas. Itu yang pentingnya. Nak masuk tandas mesti baca doa, nak keluar tandas mesti baca doa. Yang kedua, tidak menghadap kiblat. Jangan buang air menghadap kiblat. Yang ketiga, tidak menggunakan tangan kanan ketika membersihkan kemaluan. Alamak mu'alim, hari ni saya boring lah. Asyik guna tangan kiri je, saya nak guna tangan kanan pula. Jangan. Adab dia menggalakkan kita menggunakan tangan kiri. Okey, yang keempat, tidak beristinja pada jalan yang sering dilalui orang atau di bawah pohon yang dibuat berteduh orang. Hari ni saya nak buang air besar dekat pondok pakcik ni lah. Hari ni saya nak buang air besar kat tengah-tengah jalan. Kenapa? Boring lah asyik buang dalam tandas ni, saya nak buang dalam tengah jalan. Jangan. Itu tidak beradab namanya. Yang kelima, ada tempat sebagai tabir agar tidak kelihatan orang. Jadi sebab itu dalam tandas semua ada pintu. Setiap tandas mesti ada pintu untuk ditutup. Kalau dekat hutan pun carilah tempat-tempat yang terselindung supaya tidak dinampak oleh orang lain. Seterusnya adalah tidak berdiri semasa membuang air kecil. Yang ketujuh, tidak bercakap semasa istinja kecuali terpaksa. Ini pergi tandas sampai ramai. Kalau mu'alim kita jalan maka dia berborak, dah siap belum? Jangan. Jangan bercakap ketika sedang membuang air besar atau membuang kecil atau ketika sedang beristinja. Okey. Ini antara doa masuk tandas. Macam mana baca doa masuk tandas? Bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk tandas tu baca doa. Masuk tangan kaki kiri baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa keluar tandas, dah buang air besar, dah basuh semua, disijak semua, nak keluar tandas. Alhamdulillahilladzi adhhaba anni adha wa afani. Mudah, ni kena hafal Okey, selesai pun berkaitan dengan bab istinja dengan sempurna. Tengok aktiviti. Okey. Kita tengok latihan. Pilih jawapan yang betul bagi maksud istinja. Jadi siapa yang ada buku dekat rumah boleh buat dalam buku. Okey, jawab soalan-soalan berikut. Pilih jawapan yang betul bagi maksud istinja. Maksud istinja apa? Kita tarik, jangan lupa ditarik Latihan yang kedua, tandakan betul pada pernyataan yang betul dan salah. Tandakan pangkal pada pernyataan yang salah. Baca, tanda. Kalau betul-betul, kalau salah, salah. Tanda pangkal. Okey. Latihan yang ketiga, lorekkan alat-alat yang boleh digunakan untuk beristinja. Lorekkan mana alat-alat yang boleh digunakan untuk beristinja. Latihan yang keempat, warnakan 5 akibat tidak beristinja. Akibat bagi mereka yang tidak lorekkan mana? Tu saja latihan yang perlu awak buat. Buat dalam buku, dah siap, ambil gambar, hantar dalam Google Classroom. Jadi untuk yang akan datang ni kita akan kira kita punya markah. Siapa yang hadir ke live dan hantar akan dapat markah lebih. Kirimak. Itu saja, diharapkan tuan semua faham berkaitan dengan syarahan saya mengenai istinja dengan sempurna. Kalau saya salah, tolong maafkan. Jadi itu saja daripada saya. Sebelum tu saya tengok satu video perkongsian berkaitan dengan istinja.
Okey, tengok video. Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar istinja. Wah, seronoknya berkhemah di sini. Tapi kalau kita buang air, macam mana nak bersihkan? Islam itu kan mudah. Kita boleh beristinja guna benda-benda kesat kalau tiada air. Kawan-kawan, apa itu istinja? Istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan menggunakan air, benda-benda kesat atau kedua-duanya sekali. Oh, baru saya faham. Apakah hukum istinja, Ustazah? Hukumnya wajib. Alat-alat istinja. Alat-alat istinja. Pertama, air mutlak. Kedua, batu yang kesat. Ketiga, tisu. Keempat, kulit kayu kering. Dan kelima, daun kering. Cara-cara beristinja. Tahukah kamu cara-cara beristinja? Kalau menggunakan air, guna tangan kiri dan bersihkan kubul dan dubur dengan air mutlak. Kalau guna benda kesat, sapu kubul dan dubur 3 kali sapuan menggunakan benda kesat, bersih dan kering. Kelebihan beristinja. Apakah kelebihan istinja? Yang pertama, ibadah solat diterima Allah. Allah sangat sukakan kebersihan. Apabila bersih tubuh badan, maka kita akan dapat menunaikan ibadah tanpa was-was. Kelebihan istinja yang kedua ialah kesihatan kita akan terpelihara. Hidup kita pula akan menjadi lebih sihat dan kuat. Kelebihan istinja yang ketiga ialah terhindar dari penyakit. Jika badan kita bersih, maka kita akan imun dengan segala jenis penyakit berjangkit. Hidup akan lebih sihat dan ceria. Kelebihan istinja yang terakhir ialah disayangi Allah dan keluarga. Allah memberikan ganjaran pahala untuk mereka yang menjaga kebersihan. Selain itu, keluarga dan masyarakat akan turut menyayangi kita. Demikianlah tajuk istinja pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Selamat belajar. Untuk berkaitan dengan peneranganlah sedikit berkaitan dengan istinja. Mudah-mudahan dengan video saya, dengan video yang tadi tu, terus kita membantu antum untuk memahami berkaitan dengan istinja dengan sempurna, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Diharapkan antum semua berada di rumah teruskan menuntut ilmu walaupun kita berada di norma yang baru. Jadi banyakkan menuntut ilmu, banyakkan belajar, banyakkan mengaji dan sebagainya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.